Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih bagi Ambol 92 kepada dua-dua orang kapten kita ini kerana sudi untuk bersama pada malam ini untuk sama-sama berkongsi pengalaman dan juga cabaran kerja di era pandemik COVID-19 ini. Terlebih dahulu kita akan mendengar celoteh daripada Kapten Mak Iwani. Boleh saya rasa semua nak tahu sedikit sebanyak macam mana cara seseorang tu menjadi juruterbang lah, kelayakan dia ke dia punya sijil ke apa yang dia perlukan. Saya rasa mesti ada di kalangan anak-anak kita yang minat untuk menjadi juruterbang satu hari nantilah. Kalau boleh Kapten Mak Wani ceritakan sedikit tentang perkara itu lah. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara TBS dan terima kasih kepada alumni kita Amber 92. Baguslah program begini. Oh ni tanya muka lain, ni tanya muka lain pula gudung. Syarat dia sebenarnya macam berubah-ubah untuk pilot ni. Dari zaman 90-an dulu nak ke result SPM mostly credit je. Lepas tu pergi buat flying school. Lepas pada flying school tu minta kerja ataupun jadi cadet pilot mana-mana syarikat lah. Tapi learning dia nak A mana-mana pelajaran 5A SPM 5A dalam mana-mana subjek terutama English, Fizik, Sains subjek lah dengan matematik. Lepas tu kita boleh minta pergi flying school sebab learning tak ada sponsor. Bila pergi flying school kena buat medical check up, kena buat dia ada psychomotor test, IQ test, semua qualified pergi flying school. Pergi flying school, learning ada ni buah flying school dalam Malaysia lah. Satu lagi Skyvex. Dia agent kepada flying school hantar ke Prague. Czech Republic. Belajar selama 2 tahun. Lepas tu balik dah dapat lesen baru boleh minta kerja. Dan kos rata-rata dalam 400,000. Tidak termasuk kos exam, kos buku. So agak mahal lah pada saya. Jawab ke saya? Terima kasih. Kemudian saya nak tujukan soalan kepada Kapten Sri. Saya difahamkan peringkat awal daripada peringkat awal belajar dulu engineering degree engineering ke lah. Itu macam mana yang boleh orang kata terjun ke bidang pilot daripada itu? Assalamualaikum everybody. Terima kasih dah menjemput pada malam ni dah. Saya start lambat jadi pilot ni sebenarnya. Saya start umur 20 tahun baru saya start. Sebab saya dulu saya memang minat jadi pilot tapi nak belajar sendiri masa school pun tak banyak. Lepas tu duit pun tak ada nak sponsor sendirilah. So saya buat engineering dulu. Masa buat engineering tu saya cuba kumpul duit lah untuk nak buat lesen. Masa tu I think 190 rasanya. 190,000 lah tahun 2000 kos dia. Masa tu lepas saya kerja 3 tahun tu saya cuba apply cadet pilot, cadetship dengan Malaysia Airlines, dengan Singapore Airlines, dengan semualah hak mana hak boleh masuk. Alhamdulillah lah saya dapat masuk kepada Singapore Airlines cadetship. So start daripada situ lah. Saya join 2001 saya join cadetship Singapore Airlines.
So saya punya career sebagai aviator ni start daripada situ lah. Lambat lah tu. Kalau 20 ni tu consider lambat lah untuk jadi pilot. Biasanya budak-budak start 17, 18 tahun kau dia start dah. Tapi saya start lambat sikit lah. Itu je lah. Terima kasih. Okey, seterusnya setelah kita dah tahu sedikit macam mana cara kedua-dua kapten kita ni masuk ke dalam industri penerbangan ni. Kita nak tanya dari segi pengalaman yang paling manis oleh Kapten Iwani kita sepanjang menjadi seorang kapten kapal kita ni. Semua. Pengalaman paling manis. Pengalaman paling manis kita kalau dari segi individu sendirinya banyak kali dia bawa family lah. Terutamanya arwah ayah saya, mak saya rajin saya fly, pergi bawa dia pergi Dubai. So feeling tu lain lah. Dan macam dengan learning boleh bawa anak bini semua. Tetapi paling manis setiap penerbangannya bila kita tengok passenger kita daripada A nak pergi ke B, sampai ke B tu dengan selamat molek dia senyum, dia happy, kita jadi suka lah. Terutamanya kalau kita tengok budak-budak Pace Hall kan, dia punya excited nak naik kapal terbang tu buat kita rasa lebih bersemangat. Lepas tu lain biasalah di travel. Lepas tu benefit lah sebab kerja kita ni risiko tinggi. Kalau sakit sikit lah kena grounded tak boleh kerja dah. Kena super keadaan COVID learning pun got get lah. So ada pro and con lah. Okay. Seterusnya saya ingin bertanya ke Kapten Yusri sendiri tentang, kalau boleh cerita sekali lagi tentang cabaran yang dihadapi oleh Kapten Yusri sepanjang pandemik COVID-19 ni. Oh, COVID-19 sebenarnya. Okey, COVID ni start dalam bulan 3 gitu kan. Bulan 3 gitu start lah. Saya cerita daripada pengalaman saya sendirilah. Dia start bulan 3 tu, so masih okey lagi sebab lockdownnya tak berapa banyak. So kalau ikutnya flight untuk saya punya kerja, flight banyak lagi. Saya buat dalam 15 flight satu bulan. Balik kerja dalam 20 hari lah sebulan. Lepas tu bulan berapa? Bulan ni saya kerja Asia lah ya. Bulan ni dia start implement unpaid leave sebab passenger tak ada, sebab lockdown dah. So masa tu unpaid leave 7 hari sebulan untuk everybody, untuk pilot lah. Kalau department lain saya tak berapa sure. Lepas tu lockdown, lepas tu very severe dia punya effect. Bulan 7 dia buat 170 orang pilot saja ni untuk amal flight off sajalah saya cerita ni. 170 orang dia buat. Lepas tu beberapa hari lepas tu dia implement pula untuk pilot 15 hari unpaid leave. 15 hari. So dia punya gaji tu separuh dia boleh. Lepas tu bulan minggu lepas dia implement pula satu lagi is kena grounded. Pilot access pilot ni dia grounded ni tak ada flight lah, tak ada flight langsung, and then dia akan bayar 25% saja daripada you punya basic. So untuk a clear picture, saya contohlah tahun lepas saya kerja
800 je, 800 hours saya kerja tahun lepas. Meaning 800 hours dalam kapal terbang lah. Tahun ni saya only bekerja 200 hours. So 1/4 daripada total flight saya buat tahun lepas. Lepas tu kalau in term of salary wise, kalau ni saya buat balik about less than 10% daripada pre-COVID. Pre-COVID tu saya bring back home 10% saja daripada total bring back home punya salary lah. So bagi pilot sekarang memang sangat-sangat terjejas lah untuk sebab memang tertekan lah. Ada yang kena buat kerja. Lepas tu satu lagi tak ada visibility. I tak nampak lagi sekarang ni benda ni akan improve ke tak. Whether tempat luar ni kita tengok kita punya case naik turun kan, 1000, hari ni 2000 lebih. Lepas tu dia punya vaksin pun tak tahu untuk Malaysia. So bagi saya I'm preparing for the West lah, bagi saya punya personal punya perspektif. Lepas tu kalau daripada kesan workplace tu susah sikit lah ni, sebab lah ni kalau pergi kerja dulu masa saya ini SOP banyak sikit lah, macam kena pakai mask, kena pakai full protective gear. Lepas tu delay sikit pasalnya kapal kena bersih, every sector kena bersih. So bagi saya kita orang terjejas sangat-sangat lah. Dan satu lagi saya nak tambah, bukan setakat pilot saja, tapi untuk semua yang terlibat dengan aviation lah, macam engineering. Saya sure ada geng-geng kita kerja engineering sini tak? Engineering, aircraft engineer. Dijo, I'm sure dia pun Dijo maybe dia boleh share dia punya experience juga. Itu ini daripada pilot punya perspektif, daripada ada punya perspektif saya rasa lagi teruk. Macam cabin crew daripada Malaysia Airport, NAB. Memang kalau tengok tu, kalau Pak Malaysia sekarang ni sangat-sangat memberi kesan yang teruk lah. Okay. Saya harap itu dapat menjawab soalan. Terima kasih Kapten Sri. Okey, bila kita sebut pasal perspektif lain yang terlibat dalam industri penerbangan, kalau kata betul Cik Pintu boleh cerita sikit daripada perspektif engineering ni, kalau ada tambah Dijo ya. Selalu boleh hari ni kau kena jawab soalan ni. Jawab esok. Jawab lah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya taklah lama sangat dengan Asia ni, baru 3 tahun setengah. Terkena masa masuk Air Asia ni time COVID. Jadi antara daripada zaman 120 flight sehari, lah ni jadi 4-5 flight sehari. Jadi rasalah kita punya kerja tu tiba-tiba redundant lah kan. Tapi untuk menjawab soalan kepada norma baru ni, memang pelik lah. Semua orang pakai mask, semua orang kecek banyak, buat kerja cepat-cepat. Jadi ada SOP baru. Setiap kali macam Mak Yus balik tu, kita orang kena cuci dengan alkohol, kokpit tu, disinfektan. Jadi macam super hospital lah. Pilot masuk, pilot guna equipment dia, pilot tubik, kita sanitize, buat dokumen, lepas tu pilot masuk baru pula. Jadi benda tu tak normal lah sebelum ni lebih kepada macam family. Kita masuk kokpit kecek dengan pilot with few figure, boleh tanya khabar. Lah ni tak boleh lah. Lah ni dia macam kalau boleh nak pilot je masuk dalam kokpit tu. Kita ni supporting crew ni kalau boleh duduk tepi-tepi bira je.
nak mengurangkan risiko jangkitan tu lah maksudnya. Jadi gitulah hak secara obviousnya dalam masa 5 bulan hijaunya. Lagi daripada hak hijau saya hak sebahagian lainnya di Asia ni kita orang di Kuala Lumpur ni ada 80 capital bag. Jadi sebab dah tak pakai ni Tony Fernandez decide 20 yang nak pakai. 60 lagi tu dia panggil macam bukuh lah, simpan, preserve. Jadi because nak buat preservation tu jadi kau banyak lah hijau kita orangnya. Hijau ni kita jarang buat sebelum ni. Macam kita kalau kereta kan tutup dengan cover ya kan. Jadi capital bag ni barang mahal. Dia kena tukar engine oil, bubuh preservatif. Jadi apa ni benda-benda ada lubang-lubang tu kena bubuh tape belakang. Tayar kena rotate sebulan sekali, takut jadi apa lepeh tayar tu kan, muka barang berat kan. Jadi because 60 kapal kita simpan ni jadi kau banyaklah kerja bagi pihak engineering ni berbanding dengan pilot hak tak nak menggunakan kapal terbang tu. Dan daripada bulan 3 bulan 4 tu kita orang dipaksa ambil unpaid leave jugalah. Bergantung pada department masing-masing. Macam department saya 1 bulan 5 hari lah. 5 hari haji 1/5 lah lebih kurang. Sebab kita orang sebenarnya walaupun tak ada penerbangan, hijau tu kau banyak. Jadi menyebabkan kita orang rasa secara teorinya under appreciated lah. Hijau kau banyak, gaji kau kurang. Tapi terpaksa lah dia muka COVID kan. Orang nak kata nak pergi cari hijau baru pun tak ada tempat nak buka cari orang hijau baru kan. Jadi hadap je lah setakat ni. Kira bersyukur dengan apa je dah. Kira kita jaga kita, bekerjasama lah dengan flight op Air Asia tu. Setakat ni. Terima kasih banyak-banyak Mak Yu. Terima kasih atas perkongsian tu tadi. Kalau bagi kawan-kawan yang mana rasa nak tanya soalan tu boleh type dalam ruangan chat, ada sebelah kanan tu ada ruangan chat, masuk soalan kat situ nanti saya akan cuba suarakan. Kalau nak tanya soalan direct pun terus bapa kata buka mic dan mencelah supaya kalau ada apa soalan-soalan yang masing-masing rasa terbuku nak tanya tu malam ni nak tanya sekarang lah insyaAllah. Okey, sebelumnya saya nak utarakan juga soalan tadi dari segi cabaran pada cara kerja bagi Kapten Mat Irwan lah semenjak daripada COVID tempoh hari. Cabaran. Dia start mula-mula sekalinya masa kita boleh roster jadual kerja. Kalau dulu saya biasa ada 6 ke 7 flight sebulan. Learning average-nya 2 ataupun 3 je sebulan. Jadi kurang tu banyak lah. Lepas tu kalau mula-mula MCO bulan 3 baru ni tu, memang terasa supaya kita pergi perang. Awak pergi kerja kena lepas 2 roadblock. Boleh kita tanya macam-macam lah. Kena tunjuk surat lah, leceh lah. Lepas tu siapa depot. Dalam kawasan parking kereta pun kosong, tak ada orang belakang dah. Kira kita ngatu je ada. Siapa ke terminal pula gelap. Supaya suasana baru lepas suasana super zombie lah. Sebab kita ada tu kau. Tak jumpa lagi, mau juga. Jadi secara psikologinya kita dah kalah dah. Sebelum pergi kerja tu dah rasa down dah. Tapi bila dah masuk OP, dah jumpa rakan-rakan sekerja lain, keadaan bertambah, jadi confident sikit lah. Kita bagi semangat ke dia, dia bagi semangat ke kita, dia check kita check dia. Sampailah kita masuk kapal terbang. Bila masuk kapal terbang, bila nak start kerja, satu airport tu jadi hak kita. Ikut kita nak start pushback pukul berapa, nak lambat pun tak apa. Nak minta biasa dulu kita berebut level dengan Air Asia ni.
Dia kapal terbang boleh terbang lagi tinggi lagi bagus kan. Berebut sama dengan Mak Yu. Sebab level dia ada restrict, ada beberapa level je untuk pergi satu direction tu. Lain bila dah seperti saya kata tadi, bila dah start kerja, bila dah start masuk dalam kapal terbang, okeylah, kalau saya personally saya ignore dah benda lain. Saya tahu fokus kerja saya lah. Lepas ni saya kena buat gapo, lepas ni saya kena buat gapo, lepas ni nak minum air, lepas ni nak buat gapo. Secara tu lah. Jadi sapalah saya sapa ke destinasi saya. Sapa ke destinasi pula, especially kalau supaya international, macam dengan Sydney ke Melbourne ke, ketara sangat lah. Jadi rasa semua awak nak kecek dalam radio pun susah, nak minta clearance pun susah. Learning macam dengan mungkin ada 2 flight, ada 2 kapal terbang dalam satu masa. Jadi bila sampai di airport tu, kalau kita sampai international flight, banyak announcement dia buat kan. So pergi sini, announcement macam-macam, welcome to that destination lah. Learning tak ada. Siapa tu, kalau kita nak guling-guling atas-atas tu pun boleh. Tak ada gapo, kedai duty free semua tutup. Basically tak ada aktiviti gapo pun. And ada setengah tempat siapa polis jaga, dia escort kita, kru ni, dia escort daripada kapal terbang, pintu kapal, jumpa immigration, jumpa custom, escort sampai ke hotel. Lepas tu dia menentukan hotel mana kita duduk. Kita stay di hotel tu, kita tak boleh tubik langsung bilik. Makanan semua dihantar ke bilik. Lepas makan, kita kena bubuh dalam plastik sapah, letak je luar pintu. Nanti orang akan ambil. Sapalah hari kita dipaca, turun bawah, boleh dia escort hantar ke kapal terbang. Sebab kita tak kuarantin, kita nak pergi sana, kita tak kuarantin, kita nak balik ke Malaysia pun kita tak ada, tak payah kuarantin. Kalau kita tubik, kita pergi luar, lepas tu kita pergi bersia-sia, kita balik kena kuarantin 14 hari. Kalau tidak nak marah lah, gudung marah lah. Gitulah. Agak jawab dah soalan tu dah. Betul dah. Terima kasih Dato'. Kebetulan bila Kapten Rani sebut pasal Natma tu, saya boleh share juga. Semenjak pada awal kita kena COVID bulan Mac, itu saya Natma selama 2 bulan lebih bertugas di KLIA. Pintu masuk kita tu dari segi orang kata untuk buat karantin lah semua rakyat Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Sebab pintu negara tu memang kita dah tutup tu untuk foreigner, tapi rakyat Malaysia yang nak balik tu sampai kat situ memang kita akan buat saring semua tu dan hantar ke lebih kurang 30 ke 25 hotel sekitar KL pada waktu tu. Ingat bertugas tu di bilik mesyuarat E380 dekat dengan Menara Tinjau. Tu dari segi apa yang disebut KLIA tu seperti ghost town tu memang betul lah. Memang kedai makan pun tak ada. Jadi Natma yang terpaksa outsource makanan tu dan kita bahagikan kepada semua, daripada cleanernya sampai kepada pengawal, even yang mana siapa sajalah yang mana terpaksa bertugas di KLIA pada waktu tu, memang kita akan bagi portion untuk 6 kali makan sepanjang 2 bulan lebih. Saya attach kat KLIA pada waktu tu lah. Okey, sebetulnya ada satu soalan daripada Tengku Azroy kita. Dia minta advice untuk orang yang nak masuk jadi pilot untuk jangka masa yang akan datang lah, mengambil kira apa yang berlaku COVID-19 ni lah. Kalau boleh saya tuju kepada Kapten Yusri. Okey. Pada siapa-siapa yang saya rasa planning nak hantar anak buat piloting dalam masa setahun 2 ni,
saya rasa kena hold on dululah. Sebabnya lo ni pilot yang tak ada kerja banyak sangat di seluruh dunia. Banyak sangat. Lepas tu lepas tu biasanya kalau you buat piloting license, you spend about 400,000. Lepas tu you kena cari kerja sendiri. Kerja tak secure lah ni. Macam dulu, macam saya dengan mak dulu, kita orang secure. Kita orang masuk airline terus. Kita orang terus dapat kerja. Walaupun kita dapat license, kita dapat kerja terus. Lo ni macam lo ni pilot, saya rasa Malaysia lo ni at least lah, saya rasa more than 1,000 jobless pilot ni dekat Malaysia. Macam itu hari Malindo kan, Malindo buat pilot saing-saing saya daripada Qatar, daripada Emirates, balik kena buat kerja just like that lah. So dalam masa setahun dua ni saya rasa kena hold on dululah, saya rasa lah. Itu pendapat saya. Okey. Itu aja. Okay, terima kasih Zulkifli atas nasihat kami untuk Tengku Azroy kita tu. Okay, so tanya kali kepada Kapten Mak Iwani lah. Macam mana keadaan sekarang ni bila PKP tu dah mula longgar? Saya difahamkan domestic flight especially tu dah mula beroperasi lah. So ada perubahan ke dari segi persepsi, dari segi apa-apa yang boleh di-share lah. Adalah rasa perubahan sikit, tapi kelonggaran di penerbangan domestik. Saya learning buat international. Serupa je saya. Kalau domestik, kalau setahu saya, kalau dalam MAS ni kita tambah rasanya dalam 40 to 50% lah daripada kapasiti dulu. Kalau 100% pre-COVID, masuk COVID, domestik jalannya mungkin dalam 4 ke 5% sahaja. Learning dia dah tambah frekuensi dia jadi dalam mungkin 50 kot. Okay, gradually tambah, tapi dia tengok, dia fokus passenger load juga. Kalau macam Kota Baru 3 kali sehari kan, kalau satu flight tu 20 orang je lagi, dia combine lah flight jadi 2. So ada satu flight cancel. Lepas tu kelonggaran kalau international, Australia learning kau ketak ke China, okey. Cuma China saya tak pergi learning sebab restriction. Sebab kalau pergi China, balik kena quarantine. Office kata minta pergi sana, lepas tu maknanya tak pergi hotel. Pergi balik terus. Secara kasarnya ada movement, ada sikit lah rasa better sikit dari segi MAS punya operation. Geng-geng ground staff ke, dia jadi lebih banyak hijau, lebih happy lah. Geng-geng ticketing, geng-geng dekat kaunter ni. Lepas tu kalau boleh nak tambah sikit pasal kerja, kalau siapa-siapa plan nak atau nak jadi pilot kan. Sebab saya betul-betul saya buat kaji benda ni sebab anak saya sendiri nak masuk jadi pilot. Saya tak bui. Sebab satu supaya Mak Yu kata saat ni. Satu lagi, katalah boleh kerja. Okay. Bila boleh kerja, gaji tak serupa dengan learning dah. Kalau learning mula-mula masuk basic 5,000. Mungkin masa tu mungkin dalam 3-4 tahun akan datang. Mungkin dia akan jadi kurang benar dah. Mungkin dalam dia akan start 3,000 dulu. Sebab demand pilot ni banyak.
Jadi airlines boleh agah sikit lah. Nak kerja kau tak say. Gitu. So saya rasa kalau boleh hold lah. Kalau lambat pun tak apa. Macam dengan Mak Ayu. Dia masuk umur 20 ni. Tapi now tengok dia duduk mana learning. Kalau dah mutiara tu, teruklah mana-mana pun. Jadi mutiara juga. Tak perlu lorak gaduh mana lah pada pendapat saya. Ni anak saya ada depan ni. Biar dia dengar. Terima kasih Kapten Aiwani. Soalan yang sama juga kepada Kapten Yusri. Bagi Asia especially, setelah PKP dilonggarkan, ada nampak ada perubahan ke dari segi peningkatan etik ke apa? Kalau ya, saya tengok kalau saya tengah monitor dia punya flight tu sebelum kelonggaran PKP tu, kalau daripada Kuala Lumpur tu saya check dia ada 4-5 flight je departure daripada Kuala Lumpur. Kalau dulu beratus-ratus kan Asia KLIA 2 penuh orang kan. Lepas kelonggaran tu saya tengok improve sikit, tapi kebanyakannya domestik lah. Domestic flight Langkawi, Kota Baru, saya rasa dalam 30 flight gitulah. 30 flight. Tapi untuk Asia operation 30 flight domestik tak cukup untuk sustain. Dia orang kena ada international flight. Kita punya network sebenarnya banyak pada international flight. Indonesia, Vietnam, Thailand, tu memang banyak. Selagi border tak buka, Asia in trouble now. Kalau saya lah ni, saya to tell the truth, saya bracing for the worst lah. Bracing for the worst meaning bracing kena buat kerja lah. Dan ini, so itulah situationnya. Selagi border tak buka, international border tak buka, this situation tak akan improve. That's saya punya opinion. Alright. Okay, terima kasih Kapten. Sambungan daripada soalan tu tadi, ada soalan daripada Hana berkenaan dengan perspektifnya penerbangan pada masa akan datang sekiranya negara kita dah start ada vaksin. Mana bila dah ada vaksin tu, more or less kita dah boleh kembali kepada peringkat yang umum semua. Kalau tidak normal pre-COVID sebenarnya, mungkin akan menjadi somewhat normal lah. Pandangan Kapten Aiwani kalau kita dah mula menggunakan vaksin. Saya difahamkan paling awal pun dalam bulan Februari saya difahamkan. Okey, bila ada vaksin learning secara tak rasminya ada dah di Malaysia. Betul tak? Orang KKM tahulah. Learning tengah ada buat approval, tengah ada buat kajian lagi ada. Ramailah doktor-doktor daripada UIA, UPM tengah kerjasama dengan KKM untuk buat vaksin saya tahu daripada Pfizer tu. Kalau dia sampai akhir Januari rasanya sampai dah kot. Februari ke katalah sampai berapa banyak mana hak boleh vaksin maksimum kita berapa lah ni 50% manusia dalam Malaysia ya kan. Orang luar untuk kita nak pergi macam Mak Yu ayat ni, untuk nak buka negara Bangladesh, Afrika, Indonesia, India kena buka dulu. Demo ni kena ada vaksin dulu. Lepas tu vaksin ni dia tak serupa dengan obat batuk tu makan koyak lalu dok. Dia ambil masa mungkin 3-4 bulan. So saya bagi walaupun vaksin dah ada dalam masa setahun juga baru boleh stable. Baru boleh open border balik. Ada lagi nak ayat ni tapi tak ingat ada berapa. Sementara nak ingat tu, saya tuju soalan yang sama pada Kapten Yusri ya. Saya pun sama jugalah. Vaksin ni saya pun tak tahu lagi apa efek
kepada penduduk. The bigger effect untuk penduduk tu tak tahu lagi. I think kena ada nebula barulah boleh nampak dia punya effect lah. I think in term of infection rate boleh flat the curve ke tak. So bagi saya kasih setahun, 1 year baru boleh nampak dia punya effectivity vaksin ni. So, walaupun good news kata vaksin akan masuk bulan 2 Malaysia ni, tapi the proper good news is when we see the infection rate reduce, and then diorang dah boleh continue travel everywhere. That's the good news lah. Dah betul tak sebab gitu lah. Vaksin okey vaksin. Tapi yang pentingnya result tu tak ada jangkitan dah ataupun turun mendadak. Itu baru betul hak kita nak. Kalau nak kira akhir bulan depan saya dah ada flight pergi Jeddah. Rasanya mungkin Arab Saudi dah bagi kelonggaran sikit kepada Malaysia tu. Tapi prosedur tu mungkin panjang lah. Orang nak ma tu KM tahu lah. Mungkin kena swab test di Malaysia, lepas tu swab test di Arab Saudi pula ke, kena quarantine ke kerana. Cuma saya pun kejut juga lah tengok ada flight Jeddah. Sinar harapan tu ada. Cuma learning walaupun ada vaksin, kita kena jaga SOP lah supaya dia royak. Buat 3W, elakkan kita jaga kita tu. Mungkin vaksin hak kita sendiri boleh buat. Kita tak boleh nak tunggu vaksin daripada doktor, pakar, saintis mana-mana. Kita hak kena jaga kita dulu sendiri. Sekian. Okay, betul dah apa yang Kapten beritahu tentang segi SOP yang kita sendiri tu, insyaAllah kita patut amalkan lah. Jadi ada satu soalan mereka bertanya tentang dalam senario mana tanpa berkaitan tentang COVID ni, macam mana sebenarnya laluan kejaya sebagai pilot, mana bermula tadi kita Kapten sebut dari segi flight school, jadi kita pilot. Lepas tu full spektrum perjalanan sebagai seorang pilot ni macam mana? Dia career punya progress kan macam mana? Daripada flying school sampai nak jadi captain. Dan seterusnya kalau ikut normal punya laluan. Okey, saya jawab Ahmad lah. Ni. Dia pilot ni dia nak boleh lesen. Lesen tu di ATPL, Airline Transport Pilot License. Nak boleh license ni kena belajar lah. Belajar meaning that you kena pass exam. Dia ada exam, ada berapa paper. Biasanya exam ni daripada UK lah. So bila you pass this paper, now you kena buat practical. Practical meaning kena flying on the actual kapal terbang. Dan kapal terbang ni depends on flying school. Biasanya you kena clock about 200 hours. 200 jam dalam kapal terbang lah. Biasa you terbang sejam. So 200 kali lah you kena. Once you got that license, kalau you already have employment, and then the L will put you as a second officer. Second officer ni meaning that they train you to fly jets. Macam Mark dia start dengan 737 Mark. Pelangi dulu lah. Pokok BT. Saya 37. Macam saya sebab saya start dengan SQ, saya start terus dengan on the big jet. Saya start dengan 747. So once that one biasanya depends on airline. That one kalau airline besar macam Singapore Airlines, setahun baru you boleh terbang sendiri. Tak ada orang duduk belakang. I mean, tak ada safety officer dia panggil, safety officer. Safety officer ni another qualified pilot nak jaga you lah, training you. Takut jadi gapo-gapo. Lepas you clear that one, once you clear as a first officer, and then you clock hours lah. Clock hours ni meaning you terbang lah, you buat kerja you sebagai first officer. Nak captain, daripada first officer you terbang sebelah kanan. Nak jadi captain, dah ni you terbang sebelah kiri.
on the left side of the aeroplane. Nak jadi captain biasanya akan clock kalau Malaysia 6,500 6,500 kan. Tapi kalau bawah pada 5,700 kilo 4,500 boleh dah. Okay. Daripada F4 first officer nak jadi captain will take about 6 to 7 years lah. 6 to 7 years off to you punya career as a first officer. Once you jadi captain, that's it lah. No more progression unless you nak jadi trainer, you nak jadi instructor ke. Another way you can become boss lah, become management lah. So biasanya kalau macam saya stop at captain. Saya tak saya jadi trainer apa. Saya nak relax, saya nak terbang. Macam Mak tak tahulah, takut dia instructor, saya not very sure. Maybe dia management, maybe boleh hire me lah after this. Boleh. Kawan ni orang nombor 2 lepas medal. Iya lah. Alright. Rasanya kawan-kawan kita tahu kenal lah ke Hamdan Abel kepada batchmate ke Husaini. Dia bos paling besar sekali pilot dalam Malaysia Airlines lah. Big boss. Big boss lah, director of flight operation. So in term of career, itulah dia punya flow career as a pilot. Nak jadi captain take about nak jadi flying school 2 tahun. Nak jadi captain lepas tu captain maybe 5 tahun. 7 lepas tu. Yalah. Okay, sambungan daripada soalan tu. Ada orang tanya kenapa captain di sebelah kiri dan macam mana cara nak menyesuaikan controller tu. Ubah dari tangan kanan ke tangan kiri captain, Mat. Okey, benda tu sebentar ya. Sebab daripada macam dengan saya 14 tahun saya jadi co-pilot. 14 tahun. Duduk jadi terbang belah kanan. Lepas tu tiba-tiba saya training 737 nak jadi captain di belah kiri kan. Sebelum kita nak fly kat terbang betul, dia ada ground school. Ground school tu 3 minggu. Belajar detail pasal sistem. Lepas tu kena masuk simulator. Simulator ada dalam 18 session. Satu session 4 jam. By the time 3 session simulator tu you dah biasa dah duduk belah kiri. Habis tu you pergi endorsement flight. Lepas endorsement flight, line training flight. Line training flight ni serupa dengan mak pengoyak saat ni lah. Kita duduk belah kiri, instructor duduk belah kanan. Lepas tu ada seorang co-pilot duduk belah belakang. Akan monitor dua-dua orang ni. Masa transition training ni kita dah biasa dah duduk belah kiri. Tak jadi susah sangat lah. Saya rasa ramai juga batchmate kita study di US. US kereta belah kiri drive kan. Tapi ambil masa you mungkin paling kuat pun setengah jam juga. Biasa tukar signal ke gapo duduk line mana-mana. Sikit lah. Dia pada saya dia jadi second nature. Bila kita training lah lagu tu, second nature kita dah tahu tangan ni buat gapo, tangan ni buat gapo. Terima kasih Kapten atas pencerahan tersebut. Ada satu soalan yang pada minggu lepas orang dah tanya, bila sebut flying hours yang 6,500 macam mana pengiraan sebenar? Mana bilang berapa jam perjalanan ke, macam mana cara dikira flying hours? Kapten itu. Okay, flying hours ni dia start kira daripada aircraft pushback daripada gate. Bila aircraft start gerak, dia akan kira sampai aircraft stop, letak parking brake bila kita landing kan. Bila kita landing, kita taxi kepada apron. Bila kita tutup engine,
Dia stop situ. Flying hours tu macam kira kalau daripada Kuala Lumpur pergi Kota Baru kan. Take maybe kalau dalam tiket dia kata 1 hour, tapi actually kita terbang daripada gate ke gate 40 minit. So kita clock tu lah dalam buku saya, dalam buku dia panggil logbook. So kalau kat Malaysia dia punya kriteria nak jadi captain, dia akan tengok hours ni lah. Experience. Also untuk minta kerja, also sama lah. Kalau you nak minta kerja tempat ada airline ke, dia akan tengok hours ni. Dia nak tengok you punya experience ni banyak mana. So kalau orang experience 10,000 je dengan 5,000 je, different experience lah. Sebab dia terlebih banyak kan. Itu je lah. Faham. Okey, ini ada soalan tanya. Saya difahamkan untuk fly different aircraft perlu specific license. Adakah employer yang akan tanggung kos pembayaran Captain Mike? Ya. Macam dengan kita minta kerja dengan company A. Company A ni dia ada kapal terbang 77. Dia nak suruh dia ambil kita kerja untuk bawa 747. Betul tak? So dia akan hantar kita pergi training. Kos tu semua dia akan tanggung lah. Ada juga satu cara lagi. Kita pergi training dulu 747, kita bayar kos semua. Lepas tu kita masuk. Bila kita dah qualified, baru kita apply kerja dengan company A saat ni tu. Tapi dalam saya punya proses, saya masuk company A kata, mau pergi bawa Fokker. Dia train kita Fokker. Lepas tu duduk lama, mau bawa 737. Dia train kita 737. Duduk 3 tahun, dia nak suruh bawa Airbus 330. Dia train kita. Lepas tu 747. Dia train juga lagi. Dengan selepas pada training tu dia ada kontrak lah, bond lah dalam 3 tahun. Satu aircraft training bond 3 tahun. Gitu prosedur kalau dalam MAS. Okey, faham. Ni ada juga satu soalan lagi. Kalau nak lesen bawa airplane saja untuk hobi, adakah kena kos sampai 400,000 juga Captain History? Kalau tu dipanggil PPL, private license gitulah, untuk hobi lah, tak sampai 400,000. Dia bila masuk professional ni, ATPL is considered professional, memang akan memang patut jadi mahal tu. Tapi kalau untuk hobi PPL, saya tak berapa sure lah tu. Saya kena check. Maybe Mak tahu, tapi saya tak berapa sure. Tapi tak akan sampai 400,000 lah. 400,000 tu untuk profesional lah. Satu lagi. Satu lagi, sebab kalau sementara saya ada ni, nak tunjuk lesen kapal terbang. Ni this a license. This license 400,000. Ni kalau law ni budak-budak nak buat lesen ni 400,000 ni. This the thing that with the Malaysia government akan kasih for 400,000. Ni dah CJ dia. Lepas tu kalau logbook, saya kata hours tadi kan, logbook every flight saya akan tulis lagi ni. So every flight saya akan tulis time departure, time landing. So bila total adalah total bawah tu. So bukan saya nak minta kerja, saya kena tunjuk tu. Tu jelah. Alright. Sorry, side track sikit. Alright. Sharing. Okay, kalau PL saat ni tu nak bawa light aircraft ni just for hobby kan. Satu, saya rasa ni benda hak orang kaya je buat. Untuk nak boleh lesen dia tu learning lu buat di Subang Flying Club lah, dalam 25,000 ke 30,000 je. Complete lah tu. Dia ada ambil 4 paper exam. Paper ni semua daripada CAM Malaysia.
Lepas tu baru untuk nak beli lesen. Tapi bila dia nak fly, kalau dia tak ada kapal terbang, dia kena sewa kapal terbang flying club lah. Tu ikut per hour lah, mungkin naik tu setengah jam ke gitu lah. Lepas tu dia tidak dibenarkan menjawat jawatan sebagai juruterbang. Maknanya dia tak boleh kerja jadi pilot. Dia tak boleh mendapat gaji sebagai pilot. Saya faham gitulah. Semua kita ni pun hak mana ada ATPL. ATPL ni Airlines Transport Pilot License. Dia hak besar sekali lah. PPL ni Private Pilot License. Kita kena buat hak tu dulu. Baru boleh pergi atas sikit Commercial Pilot License, CPL. Lepas tu baru boleh pergi atas ATPL. Macam dengan Azmi ni jadi doktor lah kiranya. PhD. Macam PhD lah. Okey. Terima kasih Kapten. Ni ada satu soalan yang menarik yang kita nak jawab ni. Dalam kata bas sekarang ni disebabkan oleh SOP ni, ada penjarakan sosial dari segi penumpang tu, kena selang satu kursi ke, ada berlaku macam tu Kapten Mat? Macam mana? Ada dari segi penumpang tu penjarakan sosial, ada mana kan kita tahu ada kursi 3 part dengan 3 tepi tu, mana dia ada kena ruang kosong antara penumpang ke macam mana? Okey. Domestik saya tak tahu. Kalau international, saya beri contoh nampak terai-terai sebab saya rajin operate flight ni masa MCO Malaysia, masa quarantine di New Zealand. Flight di New Zealand. Dia prosedur nak naik tu passenger memang kena swab, memang ketat lah. Lepas tu dia hanya bagi jumlah passenger 120 orang sahaja daripada negara destination tu. New Zealand kata boleh buat masuk 120 orang sahaja sebab restriction dia punya hotel. Quarantine hotel sebab passenger ni dia pergi Sabah, dia nak kena quarantine 14 hari. Dalam satu hari international flight boleh masuk ke New Zealand mungkin 5 je. 5 kali dengan 120 jadi 900 orang. Maknanya kapasiti hotel quarantine dia tu 900 sahaja untuk 2 minggu tu. Tu yang buat jadi restriction. Sebab kalau kita nak buat penjarakan sosial, susah dalam kapal terbang. Kalau kapal saya, toilet ada lapar je. Kena kos juga. Logik. Okey, soalan sambungan daripada dari segi pelan kejaya tu. Biasanya post retirement plan untuk kapten pilot lah kalau ada Kapten Yusri. Post retirement ada had umur yang wajib retire ke, and then bila retire tu tadi dah bukan satu avenue ni akan jadi trainer. Other than that ada apa-apa laluan kejaya ataupun Okey, retirement age untuk pilot saya rasa kalau dia ikut negara different, tapi kalau kat Malaysia saya rasa 65. After 65 you tak boleh terbang, cannot fly aircraft anymore lah. Tak boleh jadi commercial pilot, tak boleh bawa penumpang. Tapi after that, tapi kalau you ada jadi trainer, meaning that you boleh train orang, you boleh work as a instructor. Meaning you train orang dalam simulator. Inside simulator yalah. So after 65, no more flying on the actual aircraft, but you can do trainer in dalam simulator. Provided you ada lesen untuk buat training lah. So that's dia punya retirement punya plan untuk pilot. Kita tambah sikit. But of course lah, kesihatan tu twice a year kan. Above 50, above 55 twice a year lah kena check dan dia kena perfect, kena ada regulation dia. Kalau ada sakit jantung, kimani ke apa, tak boleh lah.
Lepas tu ada satu soalan tu, ramai ke pilot yang training di Malaysia yang berjaya jadi pilot untuk international airline. Saya nak jawab ramai. Kalau nak kira international airline ni, Air Asia, Malindo, Malaysia Airlines international. So, tidak semestinya kena pergi line baru international. Semua-semua hak ada sini profesional belaka. Lesen kita ni diiktiraf di nak pergi jam mana pun diiktiraf belaka. Lepas tu kadang-kadang kita dipak lambat. Tapi saya sampai tepat waktu. Supaya dengan Mak Yu kat saat ni lah. Block time suggest. Tapi flight time mungkin 40 minit ataupun 45 minit. Masa tu kalau kita lewat 10 minit, kalau kita ikut actual flight time tu, akan kejar balik lah. Tu je. Okey. Ada soalan daripada Adam. Saya difahamkan Universiti Tun Hussein On ada tawarkan 4-year pilot program bersama lesen. Bolehkah mereka yang buat 2 years di training school join dengan credit transfer? Captain Yusri kalau ada dengar. Kejap saya baca betul. Ada tawar 4 year, 4 years pilot program bersama lesen. Boleh kan buat 2 years training school join. Yang ni saya tak pernah dengar kat Malaysia, tapi saya pernah dengar dekat New Zealand lah. Ada sains-sains saya, dia buat something like this. You buat aviation degree, at the end you akan dapat together with flying license. Tapi flying license saya tak sure lah. This one saya tak sure. Minta maaf, tak ada jawab. Saya tak tahu. Captain Mak ada program boleh tambah ke? Kalau program lagu ni Tun Hussein On, universiti tak boleh nak buat lesen. Dia tak ada kapal terbang. Budak-budak tak boleh nak buat lesen CPL-IR tu. Ni mungkin program lain ni. Sebab dalam Malaysia ni ada je flying school authorized by CAAM. Kalau selain pada tu, dia tak authorized. Lesen dia tak jadi. Okey. Terima kasih Ahmad. Ni saya ada lagi 2 soalan yang terakhir daripada saya lah sebagai moderator. Pertama, dari segi cabaran kerja yang sekarang ni yang sangat mencabar dalam situasi sekarang ni, apakah orang kata perancangan dan saranan yang Kapten boleh bagi kepada industri punya impact lah. Kita dah sebut tadi dari segi kalau kata vaksin tu ada, kemungkinan dari segi kembali normal tu insyaAllah ada. Tapi mengambil kira kalau kata vaksin tu tak orang kata tak menepati apa yang kita harapkan tu, apakah orang kata nak kata dari segi kemungkinan sama ada worst case scenario ke yang mungkin dapat Kapten Fiki akan berlaku lah kepada industri penerbangan kita. Kapten Niwani kalau nak start. Kalau maknanya kalau vaksin tu tak jadi. Kalau vaksin tu tak jadi. Kena tunggu saintis lain pula lah buat. Sepengala ni tu dah mutant virus lebih dahsyat lagi. Ya. Dekat UK tu. Kena rekod vaksin lain pula dah. Keadaan akan terus jadi suram supaya learning ya. Tak betul lah, saya rasa vaksin yang paling berkesan sekali kita jaga SOP ya. Tak usah derak kos dia. Betul dah. Kapten Yusri, mana personally tadi ada sebut dari segi Asia punya impact tu orang kata lebih dulu lah so dari segi Kapten punya worst case scenario apa yang mungkin akan berlaku pada industri penerbangan?
Oh, bagi saya kan sebab saya kerja Asia, worst case scenario Asia kalau dia tak improve, saya rasa Asia akan jadi macam Malindo lah. Kayak harap-harapnya tak lah. Tapi macam uh, the example Asia X lah. Asia X lah ni tak tu langsung kan. Dia lah ni pekerja-pekerja dia lay off. Bukan lay off, dia panggil furlough. You are still employed and you still got the benefits from the company, tapi you tak ada salary, tak ada no salary. You still the employee of the airline, tapi you are no salary. So kalau worst case scenario Asia kalau tak improve akan jadi lagi tu lah. Sebab problem dia kapal dia orang sewa kan, and the kapal is not flying. So mana dia nak cari the capital nak bayar Airbus ni. So selagi dia tak dapat funding, susah lah. Satu lagi, saya personal lah, saya cerita personal saya kan. Saya tak kerja. Saya sejak bulan 5 saya tak kerja, tak ada flight apa. Jadi personal saya nak share sikit. Saya ni macam dari retirement ni. Retirement ni meaning that bila bangun pagi tak ada motivation, tak tahu nak buat gapo. Understood tak? Biasa kita bangun pagi kita ada motif tak? Saya maybe 2-3 hari saya akan pergi kerja. Lalu ni saya bangun pagi saya tak ada tujuan. I have no motivation at all. I don't know what to do. So lama-lama dia akan jadi stress. Bila jadi stres, dia akan affect saya punya body. Saya tak tahu, dah 2-3 bulan lepas, dia affect saya punya body. Saya jadi tak boleh tidur malam. Saya rasa a little bit of depression. So, apa saya buat lepas tu, saya carilah benda, whatever lah, simple thing, whatever that saya boleh buat, saya buat. Benda macam, lalu ni saya buat business pasal tadi racket tennis. At least something. Bila saya bangun, I have something to do. Because bila kita bangun tak ada benda nak buat, teruk, memang teruk. I not wishing this to anybody, but it was a very bad feeling lah, shitty feeling. So kalau harapnya tak, tapi kalau siapa-siapa ada experience macam saya, sebab ni saya cakap from personal lah kan, sebab saya kena kan. Kalau boleh, kalau kena, cepat-cepat cari benda you boleh buat. Sebab kalau lama-lama akan jadi lagi teruk. Itu hari you guys ada dengar satu pilot bunuh diri. Ada satu India kan bunuh diri. Boleh apa itu? Mama Indian guy. He jumped the building. Dia baru kena buat kerja tu. 2 bulan kena buat kerja. Because he don't know what to do, he suicide. So now I can understand lah dia punya feeling. Tapi saya tak apa, sampai ni saya buatlah benda whatever I can do. Benda-benda simple ke, jadi Grab driver ke apa, jadilah. So kalau ada saing ni boleh recommend tu, tolonglah dah. Okay, that's all. So itulah dari segi on behalf of Ambos 92, saya sebagai moderator tu rasa kita cover keseluruhan aspek dunia penerbangan daripada mula macam mana nak jadi kaptennya, macam mana nak terbangnya, berapa ribu hours yang kita perlu buat, lepas tu sampai ke retirement pun kita dah sentuh. Dari segi apa kata cabaran semasa COVID ni pun kita dah sentuh juga. Dan itulah kalau kata ni orang kata last word daripada Kapten Iwani, dan sama ada segi nasihat ke apa-apa yang boleh dikongsi dengan kawan-kawan untuk orang kata sebagai pedoman. Sebelum kita akhiri sesi kita pada malam. Sila. Okey, saya rasa sebab tajuk kita hari ni benda-benda yang ada kaitan dengan pandemik ni ke. Keadaan kita dah berubah sikit daripada normal kita dulu. Kita kena sesuaikan diri balik dengan keadaan sepatutnya learning. Guideline SOP ada dah. Kita ikut je. Kalau lah macam dengan saat ni kita rasa tertekan ke tu, pada saya anggap benda tu satu threat
satu ancaman kepada kita. Dan kita kena fikir sendiri lagu mana kita nak mitigate threat tu, lagu mana kita nak handle threat tu. Macam dengan Mak Yu, dia ada buat satu benda, ikat raket tenis ke apa. Kalau saya gatih basikal. Kalau Sopel pergi buru kambing. Macam-macam lah boleh buat. Lagi satu, hak paling semua orang boleh buat, spiritual lah. Benda-benda jenis keagamaan ni. Lepas tu satu lagi, saya suka kecek. Kalau macam dengan saya, ada dalam 12 orang, geng-geng Ambon, geng-geng dalam Ambon ni. Tapi kita khusus duduk dalam satu grup, panggil Janet. Siapa-siapa ada masalah, kecek je dalam tu. Akhir ada Budong, Lapi, Roskam, Tishamak Hussein Azroy. Akhir ada dalam tu untuk nak membantu Atik apa semua. Jadi bila kita kecek dengan orang tu hak rapat-rapat dengan kita, hilang stres. Kita boleh senyum semula. Oleh sebab itu, saya rasa tu je lah. Gapa kita tak tahu nak ayat gapa. Okey, terima kasih lah Kapten Yusri, kalau ada apa-apa kata-kata penutup lah sebelum kita pergi pada next benda. Sama lah Captain Mark lah. Kita kalau boleh ikut SOP lah. Nampak macam simple tapi dia very important lah kan. Yalah, you know, untuk infection ni anywhere can happen. So kalau boleh ikut SOP, pakai mask tu je lah. Bunyi macam simple tapi very important punya benda lah. Lagi satu tak ada lah. Saya rasa benda macam ni very good, very important, especially untuk kita sharing lah kan. Kalau ni I think everybody is affected by this. So when you guys invited me to do all this, I rasa quite blessed dengan bertuah juga lah. Terima kasih. Itu aja. Okay, terima kasih. Begitu juga bagi pihak kami di Komiti Ambon Sampai 2 ni mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua idola kita, Kapten Maiwani dan juga Kapten Yusri, atas perkongsian yang telah dilakukan lebih sejam lebih ni. InsyaAllah saya difahamkan untuk sharing akan datang kita akan cuba dapatkan juga perspektif kejaya sebagai seorang guru, antara profesi yang paling mencabar sepanjang pandemik COVID ni lah adalah seorang guru, saya difahamkan. Sebab ada yang cikgu-cikgu yang buat kelas tu seorang anak murid pun tak masuk. So nanti insyaAllah kita akan cuba dapatkan perspektif daripada beberapa orang cikgu-cikgu kita ni ya. Dan sebelum saya akhiri sesi ni, saya ingin serahkan kepada kita untuk ada sebarang kata-kata iklan penaja. Dipersilakan. Assalamualaikum. Salam. Penaja okey, ada nyapping benar sikit tapi tak apa. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada mencetuskan idea ni. Kita kena sebut nama Has main culprit dia dengan dibantu oleh bidan terjun moderator kita Gudong Besar dan juga panelis kita lah, dan Lepung dengan Maiwani dan lain-lain yang memberi idea dan input lah. Ini antara aktiviti yang dicetuskan oleh ahli kita untuk berkongsi pengalaman, info dan sebagainya lah. Tapi yang paling penting kalau rasa malam ni mungkin ramai antara kita hok lama tak jumpa mata lah, tak tengok muka dia. Kita buka video, at least kita boleh nampak lah dalam tempoh PKP ini, at least kita boleh jumpa mata walaupun secara maya lah. Itu yang penting. Kapten Mark pun lama dah kalau tak nampak gambar lepung semua. So malam ni kita boleh nampak. Okay, dan sesi seterusnya kita harap kita boleh buat dengan lebih baik lah. So lepas ni kita akan tukar moderator, orang lain pula yang topik lain dan sebagainya, berkongsi untuk bukan saja untuk kita tapi untuk maklumat macam tadi Mak dengan Lepung share berkenaan dengan career pilot. So boleh jadi panduan berguna untuk kita, especially kalau ada anak-anak kita berminat untuk
menceburi bidang tersebut lah. Yeah, so adalah maklumat tu. So terima kasih semua, terima kasih kepada moderator, panelis, hak yang mana membantu menganjurkan ni dan juga hak mana hadir lah. Malam ni paling ramai tadi saya tengok 45 orang. So ada hak left apa semua. So hak mana attend pun kita ucap terima kasih 4 benih kalau campur dengan Tik dengan Dijo kasut account lah. Okay. Okay, last kali sebelum kita tutup, Jamal mengatuk lah. Ada satu inisiatif lagi tu, khas akak tu. Kita ada satu inisiatif lagi untuk hujung tahun ni, kita nak buat, kita panggil desktop planner. So khas tunjuk tu 12 bulan atas satu kertas saiz A3 dah khas. Saiz A3 macam tahap cover lah untuk letak atas meja, so untuk kita buat planner sebagainya lah. So ni kita nak buat satu untuk kegunaan ahli, yang kedua yang mana berminat untuk menyumbang kepada, kita akan hantar kepada MRCM di satu Malaysia lah, bukan untuk berapa banyak ahli-ahli kita komit lah untuk beli. So kuantiti dia kita komit 1000 pieces khas 1000 pieces. Bila kita dapat semua tu, mana ahli boleh order, nak order sekeping pun boleh, nak order katakan nak order 10 keping, yang lebih tu nak hantar ke MRCM ke pun boleh juga. Tapi urusan penghantaran semua tu khas ataupun komiti akan uruskan lah. Khas nak capur, nak tambah harga apa semua? Okey, harga kita buat untuk 2 hias keping. Ni 2 hias keping. Lepas tu dekat nanti bila kami share dia punya ngepeng dia tu, kita share sekali Google Form untuk order lah. Untuk order, dan siapa buat bayaran tu boleh attach tu dia punya resit bayaran tu. So kita buat tu through Google Form lah, senang. Okay. So 2 hias keping macam Pok kata tadi, kita plan untuk kegunaan sendiri ataupun untuk kita nak sumbang. Mungkin at the first place kita tengok MRSM di Kelantan dulu ke, kalau banyak barulah kita pergi pada tempat lain lah. Mungkin asrama anak yatim, tengoklah tempat-tempat sesuai kami cari lah. Okay, terima kasih. Okay, Abia. Okay, lepas sesi kita malam ni, kita akan start share information lah macam mana nak order, berapa harga dan sebagainya. Tak ada pasal mana berminat boleh apply to mengikut maklumat yang kita akan bubuh dalam grup bersambung lah. Hak mana tak ada dalam grup bersambung, kita akan share personally melalui sign-sign kita lah. Okey, saya rasa setakat tu je untuk malam ni. Ada siapa-siapa nak tambah, nak tanya soalan, ada cadangan ke apa di kita di alu-alukan. Kalau tak ada malam ni, boleh PM ke mana-mana AJK ataupun komiti ataupun kepada saya pun boleh lah. Kalau tak ada, saya rasa kita tamatkan sini kot. Tak ada kan? Tak ada salah deh. Kalau dia tanda setuju. Okey, so, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih belaka. Oh ni Kujek kata ada sesi bergambar. Buka kamera belaka tu, ambil gambar. Kujek nak ambil gambar. Ejek, ambil kira tu 1 2 3 Ejek. Okey, Dr. Eris tu tengah main pingpong tak habis lagi ke tu. Okey, 1 2 Mana kamera Mana buka belakang. Buka belakang. Oh, kuat kan. Buka belakang. Ramah tak ada. Tak pakai kamera point. Oh enggak. Pakai kamera. Ambil dah. Ramah tak ada ni. Tadi Mak Ali tak ada dah. Tadi sampai pun ada tak ada dah. Allah, dok kecek sore, mute rupanya. Mentah, ramah tak ada ni. Ramah tak ada ni. Ramah tak ada ni. Buka. Buka. Tadi sampai pas mana dah? Mak Ali duduk terai dalam restoran tak ada dah. 10 orang left. Habis dah. Tinggal 30. Okey, buka. 1 2 3. Buka belakang, buka. 1 2 3. 1 2 3. Okey.
Apa video nak tepek mana je? Video tepek dalam YouTube lah. Saya mati. Tak. Okey, syabas lah. Beres. Good session. Ya, be. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, terima kasih banyak. Ayu. Okay. Selamat. Okay. Sama. Alright. Terima kasih. Mak. Mak nanti nak cycling oyak tu. Next week boleh? Esok ah. Nak cycling. Cycling. Esok boleh. Pagi esok. Tak boleh. Tunggu Mik Safar dulu. Okey, minggu depan. Okey, boleh. Minggu depan insyaAllah. Tapi slow lah, jangan dengar. Ajuk pada tu. Okey, boleh. Alright. Patut minta kerja kamu. Yalah lah. Slow. Slow. Masih kau dulu. Minta kerja dengan mak tu, lepas tu jumpa dengan medek. Iyalah. Slow. Wah. Abang Puak lu ni duduk kat mana Pak? Abang mu. Dia di cyber ke? Oh, di cyber. Dia Dekat kawasan Toyo. Dia sekali dengan Toyo. Dia daripada Arak ke? Dia pergi Arak dulu ke? Dok. Adik. Oh. Abang pilot memang asal mas daripada dulu ya. Aku tukang Syafru ke? Bukan Syafru deh. Okay. Wan Amin Syafru deh. Dok, dia Waru. Waru Rusdi. Okay. Alright, bos. Terima kasih ya. Selamat malam. Alright. Good night everybody. Okay, good night. Sama-sama.